Selamat pagi dan salam hormat bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 4 April. Pihak yang berkaitan atau peladang yang terlibat sebagai pengeluar telur ayam perlu bekerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk memastikan tiada bakteria Salmonella enteritidis SE di telur ayam yang bakal dieksport atau dipasarkan. Ia susulan penemuan bakteria SE dalam konsignmen telur ayam di negara ini yang dieksport ke Singapura pada bulan lalu. Menyatakan demikian, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Sri Alexander Nantalinggi memaklumkan pihaknya akan melihat situasi dan berbincang dengan negara Singapura untuk meneruskan semula ekspor telur ke negara jiran itu. Itu kita tengoklah. Nombor satu, kita mesti pastikan tiada masalah dengan telur itu yang mesti disahkan oleh Jabatan Perdagangan terlebih dahulu. Sama ada kita mulakan ekspor semula, itu terpulang kepada kita dengan keadaan dulu. Bagaimanapun, tegas beliau, KPDN HEP akan memantau SE dalam telur ayam dan sekiranya didapati, pihaknya akan melakukan sekatan terhadap telur itu dari diekspor atau dipasarkan di pasaran tempatan. Beliau menyatakan demikian pada sidang media program Malaysia Prihatin anjuran KPDN HEP bersama Persatuan Cina Sarawak di Kuching. Tambahnya, program itu diadakan bagi memberi pendedahan tentang proklamasi darurat, pelan imunisasi COVID-19 dan inisiatif kementerian terutama di bawah Malaysia Prihatin dan Pemerkasa untuk komuniti pengguna dan peniaga. Dalam program tersebut turut diadakan taklimat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Negeri Sarawak bagi menerangkan 9 inisiatif SSM dalam membantu syarikat yang berdaftar di bawahnya mendepani pandemik COVID-19. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Sri Alexander Nantalinggi mendedahkan bahawa terdapat peningkatan bagi pendaftaran syarikat dalam talian di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM bagi tempoh pandemik COVID-19 berbanding sebelum ini. Tanpa menyatakan jumlah, Dato' Sri Alexander berkata pendaftaran bagi SSM Sarawak setakat ini mencatatkan sebanyak 480 syarikat dalam talian, manakala 28,000 syarikat berdaftar secara formal. Justru beliau menyarankan setiap syarikat yang mengusahakan perniagaan dalam talian supaya berdaftar di bawah SSM. If they register with SSM, then if the federal government work out on some assistance to these small businesses, we will depend on the statistics or information data from SSM. Then those people who do not register with SSM will be missed out lah. Yeah. So that is why we encourage businesses, no matter how small, to be registered, to be formalized. Sementara itu, dalam mencapai situasi perniagaan yang lebih kondusif, kementeriannya menerusi Suruhanjaya Persaingan Malaysia komited meneruskan proses pindaan Akta Persaingan 2010 iaitu Akta 712 bagi memperkenal rejim kawalan penggabungan, pengambil alihan serta tambah baik beberapa perundangan berkaitan. Ujarnya, ia selaras dengan fokus kerajaan dalam memerangi sabotaj ekonomi, monopoli dan kenaikan harga barangan secara keterlaluan ketika pandemik yang menjejaskan ekonomi pengguna. Koperasi di Sarawak digesa untuk menekankan penggunaan teknologi tinggi terutama dalam industri pertanian agar lebih berdaya saing. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, ini kerana usaha tersebut bakal meningkatkan jumlah aset serta perolehan tahunan koperasi yang sekaligus meningkatkan sosioekonomi para ahlinya.
Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata demikian dalam satu majlis bersempena lawatan ke projek tanaman pisang Ken Davis di tapak ladang koperasi penduduk daerah Asajaya Berhad di Asajaya. Sarawak kini mempunyai jumlah aset bernilai RM636,000 serta perolehan tahunan sebanyak RM240 juta yang melibatkan 1,077 koperasi. Terdahulu, Datuk Seri Wan Junaidi memuji usaha koperasi daerah tersebut kerana menggunakan teknologi tinggi dalam usaha meningkatkan hasil pengeluaran mereka. Pendekatan itu jelasnya selaras dengan aspirasi kerajaan negeri untuk memajukan industri pertanian Sarawak ke arah menjadi hub pengeluar makanan di Malaysia. Tahun lalu, projek berkenaan mampu meraih keuntungan lebih RM550,000. Manakala untuk 3 bulan pertama tahun ini, projek berkenaan memperolehi pendapatan sebanyak RM134,000 dengan jumlah pengeluaran sekitar 31 metrik tan sebulan untuk pasaran domestik. Penduduk di luar bandar disaran supaya terus patuh dengan prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, hanya dengan langkah dan kaedah sedemikian ia mampu memutuskan rantaian jangkitan yang berupaya merebak dengan pantas. Jelas Datuk Ahmad Douglas, kebanyakan kluster baru dicetuskan oleh ketidakpatuhan dalam majlis keramaian seperti majlis kahwin, kematian dan juga sabung ayam. Beliau berkata ini kerana COVID-19 mudah berjangkit sekiranya berada di kawasan yang sesak dengan orang ramai. Datuk Ahmad Douglas bercakap demikian pada majlis penyampaian geran RM1,5 juta bagi naik taraf Masjid Darul Shifa di Sepauh. Perkembangan COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan terdapat satu kes kematian baru melibatkan jangkitan COVID-19 dilaporkan semalam. Ia menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 meningkat kepada seramai 113 orang. Kes kematian ke-113 merupakan kes ke-16,593 dari Bintulu. Kes melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 50 tahun yang telah ditemui tidak sedarkan diri oleh ahli keluarga di rumah dan dirujuk ke Jabatan Kecemasan Hospital Bintulu dan disahkan meninggal dunia pada 29 Mac. Ujian RT-PCR telah diambil pada 30 Mac dan didapati positif COVID-19 pada 2 April. Manakala semalam terdapat 290 kes baharu COVID-19 di Kesan dengan daerah Kuching mencatatkan kes tertinggi iaitu sebanyak 86 kes. Ia diikuti daerah Bintulu 81 kes, Miri 36, Sibu 22, Serian 20, Samarahan 7, Kapit dan Subis 6 kes, Julau 5, Bukit Mabong 4, Meradong dan Marudi 3 kes, Sarike, Selangau, Seri Aman dan Tebedu masing-masing 2 kes. Selain itu, Tanjung Manis, Tatau dan Belaga mencatatkan 1 kes. Jumlah keseluruhan kes positif di negeri ini meningkat kepada 17,135 kes. Dalam pada itu, satu lagi kluster baharu iaitu di daerah Kuching iaitu kluster Kampung Binyu. Kluster komuniti ini dikesan melibatkan majlis perkahwinan di kampung tersebut yang melibatkan beberapa individu bergejala yang telah menjalani saringan COVID-19 di fasiliti kesihatan di daerah Kuching dan Bintulu didapati positif pada 30 Mac. Hasil siasatan mendapati kes-kes ini mempunyai sejarah menghadiri majlis perkahwinan di kampung tersebut. Ia menjadikan sebanyak 37 kluster masih aktif dengan 14 kluster terdapat penambahan kes. Di Miri, Pemuda Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas Piasau mengambil inisiatif menganjurkan program gunting rambut untuk murid dan pelajar sekolah rendah dan menengah secara percuma. Kaunselor Majlis Bandaraya Miri Leslie Lau Ik Chi berkata, usaha murni sedikit sebanyak membantu meringankan beban keluarga yang terjejas akibat pandemik COVID-19.
Menurut beliau, program ini juga merupakan peluang terbaik untuk para pelajar bersiap sedia dan merapikan diri sebelum hadir ke sekolah pada Isnin depan setelah sekian lama berada di rumah ekoran daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di daerah Miri. Beliau berkata demikian ketika mewakili Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Sebastian Ting melancarkan program berkenaan. Sementara itu, beliau terus menggalakkan golongan muda mengambil peluang melibatkan diri dalam program yang dianjurkan oleh Saberkas Piasau justru dapat menyumbang bakti kepada komuniti. Seramai 63 orang pelajar telah mendaftar untuk menggunting rambut membabitkan 2 buah kedai gunting rambut di Miri. Justru disebabkan pematuhan SOP, jumlah ini dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu 33 orang di 16 Star Barbershop di Pusat Komersial Saberkas manakala 30 orang lagi di Big Boss Brothers Barber di Desa Senadin. Saya rasa gembira. Saya gunting dengan adik saya. Lagipun hari Isnin kan sekolah. Program ni boleh membantu pihak keluarga lah bagi meringankan beban. So program macam ni baguslah untuk untuk meningkatkan keyakinan mereka untuk sekolah lagi lah. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Jangan lupa daftarkan diri di MySejahtera untuk janji temu vaksinasi COVID-19. Lindungi diri, lindungi semua. Sehingga berjumpa lagi dan salam hormat.